Kisah sekilo mentega. Di sebuah desa, ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang roti. Roti-roti yang dibuatnya sangat enak, sehingga selalu habis terjual setiap harinya. Setiap hari si tukang roti selalu membeli 1 kilogram mentega dari seorang peternak. Dan sebaliknya, si peternak juga membeli persediaan roti dari pria tersebut. Dan akhirnya mereka pun saling berlangganan setiap harinya. Suatu hari, setelah membeli 1 kilogram mentega dari si peternak, si tukang roti merasa ragu akan berat mentega yang dibelinya, karena mentega itu terlihat kecil. Ia pun mengambil timbangan, lalu menaruh menteganya di sana. Alangkah marahnya saat ia melihat bahwa berat mentega itu ternyata tidak sampai 1 kilogram. Ia segera mengadukan si peternak ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya pada si peternak, "Peternak, apakah sebelum dijual, kamu menimbang mentegamu terlebih dahulu?" Si peternak menjawab, "Maaf Yang Mulia, peralatan saya tidak lengkap. Saya tidak punya timbangan." "Kalau begitu, bagaimana kamu bisa yakin mentega yang kamu jual memang betul 1 kilogram? Peternak tersebut menjelaskan, "Saya memang tidak punya timbangan. Tapi setiap hari saya membeli 1 kilogram roti dari si tukang roti. Kemudian dengan menggunakan sebatang kayu, saya menaruh roti itu di satu sisi dan mentega di sisi lainnya. Saya terus menambah menteganya sampai keduanya seimbang. Jadi saya yakin sekali bahwa mentega yang saya jual itu memang 1 kilogram, Pak Hakim." Setelah mendengar penjelasan si peternak, muka si tukang roti menjadi merah padam. Akhirnya ia mengaku pada hakim bahwa ialah yang menimbang roti kurang dari 1 kilogram untuk dijual kepada si peternak agar mendapatkan untung lebih banyak. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Biasakanlah untuk selalu bersikap jujur dimanapun Anda berada. Jika Anda tidak jujur, cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan buah pahit dari ketidakjujuran tersebut. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Cik Su sekarang ni bersama dengan orang-orang hebat. Kan, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Putra. Seorang yang sangat luar biasa. Anak-anak Cik Su pun ada tengok tau live Putra. Tapi sebab sebelum ni Putra buat live sama waktu dengan Cik Su. Jadi Cik Su tak boleh nak masuk. Jadi lepas ni kalau Putra nak buat live, war-warkan. Semoga ramai tim Smart Billion Partner boleh support dan join sesi live Putra. Okey. Okey. Terima kasih Kak Lina Obit. Tim orang kata apa? Tim hebat dia. Master Stokis Terengganu. Kak Lina kan. Okey. Assalamualaikum Chef Khairul. Waalaikumsalam ya. Boleh tag kawan-kawan anda, boleh kongsi. Minta sahabat-sahabat anda join pagi ni sebab banyak Cik Su nak kongsi. Sebab tadi Cik Su kongsi bab, orang kata apa, bab mentega. Dekat tangan Cik Su ada satu buku yang sangat luar biasa hebat. Who Moved My Cheese. Ini edisi ni memang dalam bahasa Melayu. Ini Cik Su dapat hadiah daripada seorang tenaga pengajar ya. Alhamdulillah. Sebab tu kita kata ilmu ni, bila kawan-kawan kita kenal kita, kawan-kawan kita tahu kita ni suka belajar, suka nak cari ilmu-ilmu baru, kawan-kawan kita akan hadiahkan benda yang dia kata, kalau dia hadiahkan makanan, kita makan habis hilang. Tetapi kalau kawan kita hadiahkan ilmu, ya Allah, inilah ilmu yang sangat luar biasa hebat. Sebab apa? Cik Su pernah tulis. Sebab ni Cik Su nak cerita tentang kuasanya kita menulis untuk impian kita. Bila kita tulis, ya Allah, Cik Su tak sangka. Yang apa yang Cik Su tulis tu, Alhamdulillah Cik Su dapat. Walhal waktu tu kalau Cik Su nak beli, orang kata kita rasa macam bukan masalah nilai buku ni nilai berapa.
Tetapi nampak Allah bagi dengan Cik Su dapat secara percuma. Tak payah beli, sahabat kongsikan, hadiahkan. Alhamdulillah sebab dia kata dia ada lebih. Nampak rezeki kita ni datang dalam pelbagai bentuk. Hai, Assalamualaikum Kak Rohani. Apa khabar baik? Kak Lina, good morning. Good morning. Hai Kak Jamila. Waalaikumsalam Kak Jamila. Sayang Kak Jamila. Thank you Chef. Tu dia type kawan-kawan dia. Sebab sebelum saat lagi Cik Su akan perkenalkan tim-tim Jerung ya. Yang mana yang join, kita akan kongsi bersama. Jadi hari ni memang banyak sangat perkongsian yang Cik Su nak kongsi. 30 minit pertama Cik Su nak anda dapat ilmu lain sebelum korang nak dapat tentang ilmu daripada manual jutawan. Kita akan masuk tajuk kita 30 minit terakhir. Untuk 30 minit terawal, Cik Su akan kongsi apa yang realiti, apa pengalaman yang Cik Su lalui. Sebelum tu boleh bantu Cik Su tak sahabat Cik Su sayang? Bantu Cik Su. Suara Cik Su jelas tak? Suara Cik Su jelas ke jelas? Yes, memang bagus sangat buku ni. Banyak jalan cerita yang kita dapat. Macam tadi kalau sahabat-sahabat tengok balik video yang Cik Su tayang tu, banyak sangat kita sebagai seorang usahawan, kita dapat daripada cerita tu. Sebab tu, bila kawan-kawan kita bercerita dengan kita, pakai hati you all. Pakai hati kita mendengar. Jangan pakai logik saja. Pakai hati. Pakai hati sebab apa? Bila kita nak selesaikan masalah pelanggan, dia sama juga. Kak Lina kan tulis. Kak Lina ada cakap kan, copywriting dari hati. Begitulah sebenarnya kita sudah lupa. Usahawan-usahawan sudah lupa yang sebenarnya kita ni ada hati dan perasaan. Kenapa kita tak bayangkan apa yang customer kita dapat jika dia beli produk kita, jika dia dapat servis kita? Alhamdulillah sangat luar biasa hebat. Sebab apa? Kita memberi dengan hati. Benda tu akan sampai ke hati pelanggan kita. Kalau kita memberi ilmu, cuba seikhlas hati untuk kita nak nampak sahabat-sahabat kita berjaya. Kenapa Cik Su tag kawan-kawan seorang-seorang? Bukan Cik Su nak ganggu masa kawan-kawan ya. Cik Su tim Jerung, Cik Su minta Cik Su punya suami, abang, tolong yang. Tolonglah hantar dekat dia orang seorang-seorang. Bukan, memang sahabat kita tak join live kita tak rugi pun. Cik Su tak rugi apa-apa pun. Even walaupun sesi live Cik Su seorang saja join, Cik Su tetap bersemangat cakap macam 1000 orang join. Sebab apa? Sebab Cik Su yakin. Cik Su yakin yang seorang tu lah yang dia nak sangat ilmu Cik Su. Yang dia nak sangat bersama dengan Cik Su. Yang dia sayang Cik Su, yang dia support Cik Su. Kan, bila kita suruh dia share, dia akan share. Bila kita suruh dia tag, dia tag kawan-kawan dia akan tag. Sebab dia terima arahan. Kita nak jadi usahawan, kita kalau dah anggap orang tu coach kita kena terima arahan dia. Sebab bukan arahan Cik Su untuk korang ni tipu orang. Tidak. Cik Su bagi arahan supaya ramai sahabat-sahabat kita bangkit macam anda. Bangkit bersama anda. Ada nombor yang lebih direct contact tak buku tu? Tak ada. Cik Su pun dapat percuma. Kalau ikutkan nilai, buku ni kalau ikutkan dia beli dekat MPH. Beli dekat MPH RM29.9. Kan, tapi Cik Su dapat secara percuma ya. Cik Su dapat memang Cik Su baru baca takat ni. Kita tanda dia sebab dia ada penanda. Nampak ke nampak? Jadi memang semua dalam bahasa BM. Memang bagus sangat ya cerita ni, memang sangat bagus. Cik Su memang sangat suka. Sebab apa? Sebab dia memberi inspirasi. Kan? Salam Cik Su, semua ahli tim. Dari Cik Tim Langkawi. Ya, Cik Tim hari-hari konsisten. Cik Tim dah alang-alang kan? Cik Tim dah alang-alang. Cik Tim dia telekong. Cik Su minta izin ya nak kongsi pasal telekong juga. Tetapi apa yang Cik Su nak kongsi adalah perasaan kita menerima hadiah telekong. Macam Kak Tim cakap, bayangkan ibu kita, isteri kita, anak kita, kawan kita terima hadiah. Itu baru bayangan Kak Tim.
Cik Su nak kongsi Cik Su ni yang dapat hadiah telekung. Walaupun telekung yang Cik Su pakai hari ni adalah dia bukanlah mahal macam telekung-telekung yang mahal-mahal macam Siti Khatijah. Tetapi Cik Su dapat ini hadiah daripada customer Cik Su. Customer perangkap orang kata apa, adik-beradik. Kak Tim mesti kenal. Kak Nah ya, Cikgu Rosnah. Cikgu Rosnah iaitu sepupu lah dengan Cik Su. Dia pergi Indonesia. Cik Su uruskan trip dia. Cik Su uruskan trip dia pergi ke Indonesia. Masa tu Kak Nah pergi Medan ke bang? Bandung. Puan Rosnah ni dia beli package pelancongan dengan Cik Su pergi Bandung. Ya Allah, bayangkan bila balik dah lah dia beli package dengan kita. Betul ke betul? Dia belikan telekung pula untuk kami. Alhamdulillah, Cik Su sangat bersyukur. Sebab apa? Maksudnya package kita itu salah satunya lah di sebalik yang positif yang kita ambil. Package kita mungkin menepati cita rasa dia. Package kita membantu dia. Package kita ni membuatkan dia bahagia dengan orang yang dia sayang. Alhamdulillah. Cik Su punya perasaan, ya Allah seronoknya. Walaupun benda itu dia tak ada nilai. Value dia lebih mahal. Telekung ni dah 5-6 tahun je bang. 5-6 tahun dah. Tapi Cik Su still simpan. Berapa Jan? 8 tahun. Bayangkan Kak. Su masih simpan ni. Telekung ni dah 8 tahun. Dulu telekung ni 90-an. Aizat Mikael. Tengok tu. Ada je nak ganggu mama dia kan. Telekung ni di awal-awal dulu yang telekung ada beg tu Kak Tim. Telekung yang ada beg yang orang kata senang nak travel. Tapi memang betul bila Cik Su pergi Krabi, pergi mana-mana, Cik Su akan bawa telekung ni. Sebab senang kita boleh ponyok-ponyok masuk dalam beg tu. Lepas tu kita tak payah nak bawa handbag, tak payah bawa apa. Kita just boleh bawa telekung ni saja. Alhamdulillah, betul. Sebab tu Kak Tim benda ni dah 8 tahun. Tengok suami Cik Su pergi jelaskan. Dah lama dah Cik Su uruskan trip Cikgu Rosnah ni. Pergi. Dah lama dah Cik Su uruskan ya. Jadi Alhamdulillah. Betul rancangan harian Kak Tim macam ni lah. Untung Cikgu Rosnah pahala terus mengalir hingga akhir hayat. Betul Kak Tim. Sebab tu kita kata penerima hadiah ni dia sangat bahagia. Sebab apa? Kita ni sebenarnya kita nampak motif dekat sini. Ya Allah. Dia boleh je beli benda-benda lain dekat Indonesia. Kenapa dipilih hadiahkan telekung? Satu, bila kita sujud, kita akan ingat, ya Allah. Kan bahagiakanlah, murahkanlah rezeki orang yang hadiahkan telekung untuk aku, ya Allah. Bahagiakanlah dia, bagilah dia kesihatan yang baik. Kita akan sentiasa mengingati orang yang hadiahkan telekung untuk kita. Ini baru satu telekung Kak Tim. Cik Su ada lagi telekung. Ini telekung dihadiahkan oleh pelanggan Cik Su dari Vietnam. Cik Su uruskan trip dia orang pergi ke Vietnam. Pelanggan ini adalah first sekali Cik Su uruskan pergi ke Krabi. Lepas daripada Krabi, kita orang dah jadi macam adik-beradik. Kita dah jadi macam adik-beradik. Dan bila dia pergi mana-mana trip, Alhamdulillah Cik Su uruskan trip dia. Jadi kami pergi kali ketiga baru Cik Su join sekali trip dengan dia. Maksudnya dia repeat 2 kali pergi ke Vietnam. Yang lain-lain trip ke negara lain. Tetapi kali pertama yang Cik Su uruskan program dia, percutian dia dekat Vietnam, dia post pelanggan tu duduk dekat Penang. Dia post telekung daripada Vietnam kat Cik Su. Telekung tu sangat selesa dengan sulaman dia, dengan kain dia. Nampak pelanggan tu dia pilih yang terbaik untuk kita. Dia beri yang terbaik untuk kita. Sebab apa? Sebab kita bagi package yang terbaik untuk dia. Sebab kita tak berkira dengan dia. Kita tanya, Mak Wan. Ini nama dia Mak Wan. Cik Su panggil Cik Su hormat dia macam seorang ibu Cik Su dah. Mak Wan, Mak Wan terima kasih hadiahkan telekung. Dia kata tak, ini Mak Wan dengan semua yang pergi trip ni kita orang belikan untuk Su. Ya Allah ya Tuhanku, kita bila dapat telekung tu kita akan bersyukur dan kita akan mendoakan pemberi itu kepada kita. Nampak sebenarnya kisah telekung Cik Su ni boleh buat jernih. Sebenarnya yang Mak Wan tu dah 4 tahun je bang. Kan? 4 tahun dah. 4 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Mana ada Mak Wan pergi Vietnam? Sebelum kita pergi Bandung. Oh, sebelum kami pergi Bandung. 6-7 tahun. Suami Cik Su ni, assistant Cik Su. Cik Su ni bab-bab macam tu kurang.
Suami Cik Su dia akan masuk kat sini. Alhamdulillah kita masih simpan telekung-telekung yang dihadiahkan oleh kita punya pelanggan. Kita punya orang yang dia, maksudnya dia menghargai apa yang kita buat untuk dia. Nampak kita ni, kalau kita ikhlas, benda tu akan sampai ke jiwa pelanggan kita. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam Ina Roslina. Dalam tim Jerung, tim Smart Brain Partner, 4 orang support telekung Cik Tim. Nampak tak? Alhamdulillah. Telekung Telekung sejadah tasbih adalah sedekah yang paling hebat membina jernih kita. Ukir pahala sedekah hingga ke syurga, insya-Allah. Nampak. Nanti Cik Tim sharing. Betul, boleh Kak Tim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi dagang Mak Mina, sahabat Cik Su yang Cik Su sayangi dan hormati. Dia banyak juga kongsi idea dengan Cik Su. Kak Jamila, thank you tag kawan-kawan. Ni yang Cik Su sayang sangat ni. Tolonglah tag kawan-kawan anda bagi support pada Cik Su. Kan? Kak Rohani bagi love. Thank you Kak Rohani. Cik Su pun bagi love kat anda juga. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Cikgu Zul Penang. Alhamdulillah hari ni kita ada Putra, seorang OKU mental. Sebelum Cik Su nak live ni, Cik Su sempat bermesej-mesej dengan Putra. Dan Cik Su dah minta izin ya dengan Putra untuk Cik Su nak kongsi kisah Putra dalam live Cik Su. Alhamdulillah Putra dah izinkan. Putra ni sebenarnya tim daripada Coach Ira ya di Penang. Coach Ira ni seorang coach yang sangat hebat. Coach Ira sekarang ni dia juga adalah sukarelawan untuk yang dekat pusat vaksin. Jadi Coach Ira dia akan sangat busy. Sebab dia menjalankan tugas, dia membantu masyarakat. Maksudnya bukan membantu macam mana, menguruskan, memudahkan urusan kita yang mana pergi ke pusat vaksin. Berpatah balik kepada Putra ni kan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Diba. Diba adalah Cik Su punya, sebenarnya dia kenal dengan suami Cik Su dulu dalam TikTok. Nampak teknologi ni tak menghalangkan kita. Diba ni daripada Sarawak. Tapi Diba telah 2 kali repeat ranting rapuh by Alia. Alia say something dekat aunty. Terima kasih. Terima kasih lagi. Say hi untuk semua yang dalam ni. Aunty-aunty semua kawan-kawan mama dalam ni. Semua dia orang supportive yang hebat-hebat ni. Hai aunty-aunty angka-angka. Nampak tak hari ni suara Alia dah lain. Aunty-aunty angka-angka. Alia sudah lebih bersemangat. Jadi angka dan anti-anti support Alia tau. Jadi Alia nak cakap apa dengan Abang Putra? Nak cakap apa dengan Abang Putra? Cakaplah. Tak tahu nak cakap apa. Cakaplah macam apa Alia rasa. Kan Alia selalu cakap dengan Mama, kalau OKU boleh apa? Cakaplah dengan Abang Putra. Bagi semangat kat Abang Putra. Abang Putra tengah down tu. Cepat tu. Cik Arwani kata, hai Alia. Cepat. OKU pun boleh berjaya. OKU pun boleh berjaya lah. Kuatlah sikit kakak sayang darling. Cepat. Tak boleh kuat. Perempuan kena lembut. Ya, tapi kenalah. Tapi orang tak dengar macam mana benda yang kakak nak sampaikan tu tak sampai nanti sayang. Kuatkan sikit. Cakap dengan Abang Putra. Kongsi sikit dengan Abang Putra. Apa yang kita kena buat. Kita kena bangkit ke? Kita macam mana duduk saja ya tunggu je bantuan. Macam mana? Kena bangkit. Kita kena bangkit. Dengan apa? Dengan kita kena ada apa kalau kita nak bangkit? Kita kena ada apa kalau kita nak bangkit kakak? Kena ada ilmu. Kita nak bangkit, kita kena ada ilmu. Tu nampak tak? Tu apa Abang Putra kata betul. Okay, you boleh apa kakak selalu cakap dengan Mama? Berjaya. Kuat sikit, jangan main. Berjaya. Dengar tu. Okay, you boleh berjaya. Jadi, Putra. Okay. Putra bersama dengan Cik Su. Betul Putra cakap. Putra dah izinkan Cik Su kongsi tentang Putra. Cik Su juga mempunyai anak istimewa macam kategori macam Putra. Iaitu masalah mental. Jadi Cik Su faham. Macam anak Cik Su, doktor dah sarankan memang tak boleh ada lesen kenderaan. Sebab anak Cik Su dia boleh tarik anytime. Jadi mungkin dia boleh membahayakan diri dia sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi anak Cik Su ni dia hebat lah, istimewa. Dia kena ada dia kena ada driver. Kan? Dia kena ada bodyguard. Hebat kan? Memang hebat. Sebab tu kata anak Cik Su ni insan terpilih. Putra. Jadi anak Cik Su dia tak boleh ambil lesen kenderaan.
Memang tak boleh sebab dia boleh tarik bila-bila masa. Jadi dia boleh menyebabkan berlaku kecuaian nanti. Jadi kita ni sebagai ibu dah tahu anak kita tak boleh. Jadi kita kena cari solution lain. Sebab tu Cik Su nak kena buktikan yang anak Cik Su dia tak boleh itu tapi dia boleh buat benda lain. Ada duit boleh je. Boleh berjaya. Dengar tak Alia cakap? Ada duit semua boleh jalan. Siapa kata OKU tak berjaya? Dengar tu Alia kata, siapa kata OKU tak boleh berjaya? Jadi kakak Alia kena buktikan. Putra kena buktikan. Boleh Putra? Boleh ke boleh? Okey. Jadi tolong ya Cik Su tak nampak ya korang share ni. Cik Su punya live ni. Please lah share. Tag kawan-kawan anda. Cik Su belum lagi tanya apa yang korang dapat daripada video yang Cik Su share tadi. Tolong tag kawan-kawan anda sebab kita bukan senang ni. Putra, OKU Mentor ada dekat sini. Boleh coach. Terima kasih Putra. Kita ada Alia. Alia ni, Alia masalah apa Alia? Alia masalah apa? Pembelajaran. Alia masalah pembelajaran. Waktu yang sama, Alia juga ada masalah kesihatan apa lagi kakak? Diabetes. Sehari Alia kena cucuk 4 kali. Jadi kita ni yang tak payah spend masa untuk nak cucuk-cucuk ni, boleh buat macam-macam perkara. Kenapa kita nak tangguh? Kenapa kita nak beri alasan? Jadi berhenti, stop beri alasan. Bertindak. Macam ni. Cik Su ada video yang Cik Su nak kongsi dengan korang. Video ni pasti membuatkan anda mungkin lebih jelas sikit. Jom kita tengok video ni. Sekejap Cik Su nak kena ubah macam ni. Sebab bila kita ubah, sebab Cik Su ubah apa? Kedudukan kan. Jadi sebab kita nak masuk dalam YouTube nampak besar sikit. Tengok tu. Jangan buang masa. Lebih baik buang alasan. Kita sibuk sangat nak buang masa. Kan? Jangan buang masa. Buang alasan lagi bagus untuk kita grow. Jangan buang masa. Jangan buang masa, buang alasan tu. Biar dia pergi main jauh-jauh. Jangan duduk dengan kita. Yang ni pun best. Yang ni best. Cik Su suka. Semua suka Cik Su. Okey, yang ini. Ni. Lebih baik cari jalan dari cari alasan. Carilah coach, carilah ilmu, carilah kawan-kawan yang positif. Untuk masa depan dan untuk berjaya, kena cari jalan. Jangan bila dah jumpa jalan buntu, kita pun buntu macam jalan. Bila kita jalan tu dah penghujung, tak tahu nak ke mana. Kita boleh berpatah balik, you all. Jangan ingat dah jalan dah tak boleh patah balik. Kita ni kenalah fikir, apa aku nak buat ni? Dah tak boleh ni. Cari guru, cari ilmu, cari circle. Kalau macam Putra, Alhamdulillah nampak bila Putra join Smart Brilliant Partner, Putra nampak ada Mio dalam tu, ada adik Alia Maisara, ada Aizat. Aizat dia belum munculkan diri. Tapi Aizat tu memang kalau bagi Aizat bercakap, Adik. kita memang sangat-sangat orang kata apa? Tak boleh nak jawab. Sebab dia akan ada ya soalan dia nak tanya. Dia cakap banyak. Alia ni sebenarnya pendiam. Alia yang pendiam. Tetapi nampak tak? Orang yang pendiam, bila ambil tindakan, kita pun akan naik gerun. Orang yang pumpang, kadang-kadang bila nak berhadapan dengan orang, tak berani. Tapi orang yang pendiam ni, kalau sekali dia cakap, apa jaga, pedih. Alia ni, kalau dia, ni nak cerita sikit tentang sikap Alia. Boleh kan? Boleh kakak? Alia kan, ada cengih tak? Alia ni seorang yang garang sikit. Garang, tetapi dia sayang dengan adik dia. Sebab Alia ni, sebab kita dah lama, Aizat ni, Alia dapat rasa kalau adik dia nak tarik. Alia tahu, mama. Kadang-kadang Alia dengan Aizat ni suka gaduh. Gaduh-gaduh biasalah, gaduh adik-beradik kan. Jadi bila dia orang gaduh, Cik Su ni jadi macam tension kan. Kita ibu-ibu ni hampa perempuan gaduh-gaduh dah lah dengan hampa tak boleh pergi sekolah. Cik Su marah lah. Aizat ni pang marah ni, marah kan. Cengih, mak dia pun cengih juga. Cik Su marah lah adik dia. Cik Su marah adik dia. Bila Cik Su marah adik dia, dia pula yang kata kat Cik Su, Mama, janganlah marah adik. Nanti adik tarik. Betul ke betul? Betul.
Tadi dia mengadu dekat kita. Adik dia tu suka usik dia. Aizat ni sikap dia suka mengusik. Ada je benda dia nak usik. Kalau dia tak boleh mengusik kakak dia tak boleh. Sebab dia tahu dia tak boleh usik mama dia. Mama dia kerja banyak. Nanti dia tahu nanti mama dia akan mama dia akan berubah jadi singa. Sebab Aizat cakap, mama ni singa lah. Aizat kata, mama singa lah. Sebab Aizat cakap, mama ni singa. Kan? Jadi nanti dia takut nanti singa akan mengaung kan. Jadi dia akan usik kakak dia. Jadi bila dia usik kakak dia ni akan mengadukan cikgu. Mama tengok adik ni, mama tengok adik ni. Aku pun naik tension kan. Saat lagi cikgu ni pun akanlah tegur, marah adik dia. Aizat, kenapa buat kakak? Salah lain. Salah lain. Jadi Giant. Jadi Aizat dia suka tengok kartun. Dia suka tengok Upin. Kan. Mama cerita je, adik kan baik, adik kan bagus. Tengok cerita rancangan tu. Dia suka tengok rancangan-rancangan, dia suka tengok YouTube. Dia banyak belajar dari YouTube. Apa abadi? Apa Aizat? Ngamuk dah. Okey, jadi bila macam tu, cikgu kan bila cikgu cerita marah Aizat, Alia yang cakap, "Mama, jangan marah adik. Jangan marah adik. Nanti adik tarik." Nampak ya Allah. Memang orang kata apa? Dia sayang adik dia. Dia tahu waktu mana yang dia tahu adik dia tak boleh stres. Adik dia tak boleh sejuk. Adik dia tak boleh panas. Adik dia tak boleh banyaklah complicated. Muhammad Aizat ni nak cerita ya Putra. Sebab Putra kata kadang-kadang cikgu selalu follow live Putra. Putra selalu cakap Putra tak tahulah apa masalah dengan mental Putra. Putra tak tahulah apa masalah otak Putra. Putra tak tahulah. Kadang-kadang Putra pernah kongsi. Putra cakap, sis, apa cerita pagi ni sis? Mamat Rashid missing geledek. Pagi ni sebelum kita nak mula kita punya sesi, kita akan berkongsi tentang kisah kehidupan, real kehidupan yang cikgu dan anak-anak OKU cikgu alami, dan juga kita ada perkongsian pagi ni dengan Putra. Putra juga seorang OKU mental. Jadi kita nak bagi peluang ruang kat mereka yang cikgu nak buktikan kepada anda semua yang OKU boleh bangkit berjaya, OKU boleh dididik, OKU perlu ruang dan peluang daripada kita semua. Jadi Perlu cikgu. OKU perlu cikgu dengar tu. OKU perlu coach. Jadi nampak ini suara seorang anak OKU yang berusia 16 tahun. Alia ada banyak impian. Impian dia nak nampak kawan-kawan yang OKU macam dia ada pekerjaan, ada income. Sebab Alia kata ada OKU yang bila keluar dari sekolah tak ada arah tuju, tak tahu nak buat apa. Betul ke betul kakak? Betul. Kan? Oh syukur ada anak syurga. Alhamdulillah, sebab tu hari ni cikgu rasa cikgu kena bangkit untuk tonjolkan anak-anak cikgu untuk bagi dia orang nampak yang sekarang ni dia orang dah kena hidup dalam keadaan sebenar. Dia orang kena orang kata apa? Kena bangkit untuk dia orang berjaya dengan diri dia orang sendiri. Kita tak nak bila cikgu cakap, alah dia cakap lah mempergunakan anak dia, tidak. Cikgu tak setuju bila orang cakap mempergunakan anak. Ada yang orang cakap, alah guna anak, tentang anak OKU guna anak. Adakah cikgu mempergunakan mama, mempergunakan kakak? Dah. Dah. Kakak nak berniaga sendiri ke mama yang paksa? Mama tak paksa. Kakak nak berniaga sendiri. Sebab apa kakak nak berniaga? Kakak nak bantu kawan-kawan. Dengar tu. Ni suara anak-anak OKU, kawan-kawan, sahabat-sahabat cikgu. Kalau boleh tag lah sahabat-sahabat anda. Kalau boleh share lah bagi ramai yang dengar suara anak OKU ni. Sebab sekarang dia orang tak boleh pergi sekolah. Dia orang pula kalau dia orang sekolah, dia orang kena ada kelas khas. Dia orang ada pelajaran yang memang dia orang tak boleh macam budak-budak biasa. Jadi bila dia orang tak boleh bersekolah, dunia dia orang kat rumah saja. Kalau cikgu tak adakan projek untuk dia orang, kalau kita tak wujudkan projek untuk dia orang, apa dia orang nak jadi lepas ni? Kita tak tahu pandemik ni bila berakhir, tetapi kita boleh bertindak untuk mengatasi, untuk bagi anak kita cipta skill. Jadi sebab tu cikgu sangat bersyukur. Kakak bila dapat order banyak-banyak, kakak seronok tak? Seronok. Sebab apa kakak seronok? Sebab apa? Sebab nak bagi makan dia sikit.
Sebab nak bagi makan. Dia sedap. Nah, nak bagi orang makan makanan yang sedap. Peduli cakap orang. Orang kan tak berhenti bercakap. Betul. Sebab tu adik-adik ada bangkit. Adik-beradik memang gitu. Manja-manja. Betul sangat-sangat. Kan. Sebab tu kita kata kita tak boleh pedulikan cakap orang. Macam tu juga usahawan-usahawan yang dalam ni. Kita tak boleh nak berhentikan cakap orang. Kita tak boleh nak berhentikan cakap orang. Jadi kenapa kita nak peduli apa orang kata tentang kita? Sebab kita makan nasi dekat rumah kita. Bukan kita makan nasi dekat rumah orang lain. COVID tak pasti hilang bila. Sebab tu kita kena merancang untuk masa depan. Sebab tu tajuk buku kita hari ni adalah apa? Matlamat jualan. Kita dah kena set target. Sebab tu Cik Su bagi Alia meniaga. Kan? Cik Su sebelum tu boleh tak kita dengar ini? Ini adalah sharing daripada tim Jerung ya. Daripada Neo. Neo tak ada bersama kita. Tapi ini sharing daripada Neo dalam grup. Kita minta izin untuk kongsi dalam kita punya slide pagi ni. Jom kita sama-sama selawat dulu ya. Sekejap sebelum Cik Su nak mula kelas kita. Kita ambil barakah ilmu. Sebelum Cik Su nak mulakan dengan bab kita hari ni. Bagi izin Cik Su untuk kongsi apa yang kawan kita share semalam. Untuk matlamat jualan. Sekejap lagi bab 4 matlamat jualan. Jom kita dengar ini hayati sama-sama. Okey sahabat? صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام Nabi kita pernah bersabda selawatlah di mana berada pasti sampai kepada baginda, pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darajatnya. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda, binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya, muka Nabi. Di hari akhirat kelak nanti ialah mereka yang bakhil dari berselawat bila disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kan. Kita kadang-kadang kita lupa untuk berselawat. Kita kalut sangat nak buat marketing. Kita kalut sangat nak buat marketing dengan manusia kan. Tapi kita lupa nak buat marketing dengan Allah SWT. Kan. Kita sebenarnya, kita nak apa sahaja boleh. Tapi jangan lupa. Jangan lupa untuk kita berselawat. Kan. Sebab macam Cik Su tak pernah ambil cabaran dalam hidup ni untuk menghalang untuk Cik Su terus grow. Cik Su pernah hampir kehilangan Muhammad Aizat di usia 5 tahun. Aizat duduk 15 hari ICU. Tahun lepas pun Aizat masuk ICU lagi. Tapi Cik Su anggap benda ni adalah ujian daripada Allah SWT untuk kami lebih cekal, untuk kami lebih bersyukur. Sebenarnya untuk membuatkan kita lebih menghargai orang sekeliling kita. Sebab bila kita hampir kehilangan, baru kita rasa sebenarnya orang tu sangat penting dalam hidup kita. Bila kita hampir kehilangan benda yang tak ternilai dalam hidup kita, yang sebelum ni mungkin kita macam, tak apalah dia tak ada dengan aku, tak apalah dia ada sebelah aku. Tapi kita lupa yang sebenarnya orang yang nak bersama kita di kala kita susah dan senang adalah orang yang kita selalu lupakan. Kan, jadi kita sama-sama saling mengingati. Dalam tim Jerung, tolong saling kita mengingati. Ada kawan kita yang memahami. Macam Alia kata, kita kena memahami. Terima kasih Kak Mastura, seorang yang Cik Su hormat, Cik Su sayang, duduk dekat Pulau Tuba. Jaga diri ya Kak. Kan. Dia sentiasa support Cik Su punya posting-posting dan sebagainya.
Ya Allah, kita bila kita dengar, kita berselawat dengan hati, kita akan rasa satu benda yang sangat luar biasa berlaku dalam diri kita. Kita boleh menangis, kawan-kawan. Kita menangis sebab bersyukur. Kita menangis sebab, ya Allah, aku rasa aku susah. Ramai lagi waris yang ada anak OKU yang lebih susah daripada aku. Putra boleh sedih, putra boleh down, tetapi putra kena bangkit, putra. Walaupun putra OKU, Cik Su bangga. Putra masih ada diploma, ada CJ diploma. Alhamdulillah, bersyukur. Ayuh kita zikir harian yang ditetapkan oleh Imam Al-Ghazali. Setiap Selasa kita berselawat, insya-Allah kita dapat syafaat Nabi di padang mahsyar yang maha hebat. Alhamdulillah. Itulah kita tim Jerung ya. Kita bukan sekadar nak untung dunia, tetapi kita juga nak untung akhirat. Okey? Jadi, sebelum tu Cik Su kan suka dengan sebelum mula izinkan lagi Cik Su nak kongsi ini. Jangan takut. Biarlah perubahan kecil, tapi perubahan yang kecil memberi impak yang besar. Lakukan perubahan walaupun sedikit. Lakukan perubahan walaupun sedikit. Kita dek kalau nak lakukan, nak tunggu, tunggulah bagi sempurna baru nak berubah, baru nak buat tindakan. Jangan. Kita boleh bertindak dengan apa yang kita tak ada. Nampak tadi yang Cik Su kongsi yang video di awal intro tu, sebenarnya apa yang korang dapat. Kalau korang hayati, korang akan dapat sesuatu. Nampak ke nampak? Kan kita bila berniaga, kita kena ada sikap apa? Kita kena ada sikap jujur kepada diri sendiri dulu. Memang orang tak nampak. Macam dalam cerita itu, yang jual mentega tu, dia tak ada penimbang. Tapi macam mana dia nak ukur? Yang nilai barang yang dia jual kepada sahabat yang jual roti tu adalah sama. Dia fikir secara logik dia nak pulangkan balik benda tu sebab yang penjual roti tu cakap roti dia 1 kilo. Jadi bagi orang yang dia tak ada apa-apa, dia baru nak start, baru nak meniaga ni, tak ada lagi penimbang. Nak nimbang macam mana roti tu. Ni ada sangkut paut ya dengan matlamat jualan ni. Cik Su nak cerita. Sebab tu je hari ni Cik Su ambil kisah peniaga mentega. Kalau kita ada video saja ke yang? Saya tak download Saya tak download dalam ni. Okey. Jadi yang kisah penjual mentega ni sangat-sangat penting ya sahabat-sahabat, sebab kisah penjual mentega ini adalah Cik Su nak kongsi dengan bab 4 hari ni pasal matlamat jualan. Pasal apa kita nak meniaga ni kerana ada matlamat. Matlamat jualan kita kena jelas. Ya, kita boleh. Tetapi jangan kita jadi manusia yang penting diri sendiri. Tipu timbangan kalau kita jual produk. Jangan tipu timbangan. Ya, pelanggan tak akan nak beli barang you dan pergi timbang. Tapi you bayangkan kalau you jual, contoh Cik Su beli produk anda, rumah Cik Su ada penimbang. Korang ingat bukanlah kata kebetulan lah contoh kali tu. Cik Su nak timbang. Tiba-tiba bila timbangan anda tu tak cukup. Apa perasaan Cik Su? Begitu juga pelanggan kita. Kita tak boleh anggap pelanggan kita rumah dia tak ada penimbang. Sekarang ni orang free dekat rumah. Orang buat kek. Orang buat macam-macam. Dia orang akan beli penimbang. Even yang penimbang kecil tu baru berapa ringgit. Jadi ingat je kita ni, yes, kita boleh letak matlamat jualan kita. Cik Su punya perkongsian mungkin tak sama macam coach-coach yang lain. Tetapi matlamat kami adalah sama, nak bagi anda faham apa itu matlamat jualan yang anda kena capai. Nak jadi seorang peniaga, kita kena ada dulu perasaan yang jujur dalam diri kita sendiri dulu. Bukan sekadar fikir untung semata-mata. Bila kita datang dengan perasaan, aku nak selesaikan masalah pelanggan, nawaitu kita telah berubah dan kita mesti nak buat yang serbaik mungkin untuk pelanggan kita. Terutamanya mereka yang sentiasa beli produk kita berulang-ulang kali. Kita nak bagi pelanggan kita rasai yang kita ni ambil berat tentang mereka. Yang kita ni nak bagi yang terbaik untuk mereka. Jadi mereka tak akan pindah ke rumah ataupun ke kedai orang lain. Sebab apa? Sebab kita jaga diorang dengan hati kita. Kita kena ikhlas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Cik Muhammad Rashid
yang dah bersama dengan Cik Su. Alhamdulillah, ya Allah, sangat luar biasa hebat. Masuk beri salam, keluar minta izin. Inilah sebenarnya sikap kita sebagai seorang Islam. Sebenarnya kita tak payah ajar kan. Orang kata apa? Adab kan. Adab berguru, adab kita bersama dengan orang. Alhamdulillah, Cik Su sangat bersyukur sangat-sangat. Jujur dalam setiap apa yang kita lakukan, insya-Allah matlamat dapat dicapai dengan mudah, insya-Allah. Betul sangat-sangat. Cik Su, kita bab 1 kita cerita pasal journey kan. Nanti Cik Su akan kongsi dengan orang sebenarnya journey ni sangat luar biasa hebat dan telah berjaya untuk keluarkan ramai mereka yang tak ada hala tuju. Apa dia sayang? Mama kata mama nak cerita Putra. Tadi kita dah cerita dah abang Putra ni seorang OKU mental. Lepas tu Putra ni bila nak meniaga, Putra kata Putra ada masalah. Kadang-kadang mungkin bila leader tu bagi arahan ke apa, Putra rasa macam mungkin penyampaian leader tu mungkin tak kena dengan penerimaan Putra. Bagi Cik Su, sebab Cik Su dah tengok live-live Putra. Tapi sebab Cik Su pun baru tak kenal Putra secara depan lagi. Cik Su pun tak berpeluang lagi bercakap dengan Putra. Tetapi Cik Su yakin yang penting Putra dah ada hati untuk berjuang. Putra dah ada hati untuk bangkit. Alhamdulillah. Cik Su yakin Putra boleh bangkit dan kita boleh JV usaha sama. InsyaAllah nanti kita akan bincang dengan Coach Ira. Kan jika Putra rasa produk Alia dan produk Aizat ni Putra rasa Putra boleh war-warkan. Dan waktu yang sama, Putra boleh panggil ramai lagi usahawan ataupun mereka yang lepasan SPM dan ataupun OKU yang berada di Penang untuk bangkit. Kita maksudnya Alia dan Aizat keluarkan produk. Nanti Putra, Mio dan sahabat-sahabat yang lain tolong pasarkan. Jadi kita nak projek ni adalah projek OKU. Projek yang memang usaha sama OKU satu Malaysia. Alhamdulillah. Jadi kita nak bagi ramai sangat orang tahu yang sebenarnya OKU boleh bangkit. OKU ada matlamat jualan mereka. OKU boleh berjaya, Alia cakap. Ayo Putra, yakin boleh. Nampak tu. Kak Milah kata betul tu. Kita kena JV. Kalau kita gerak seorang-seorang Putra, orang tak dengar suara you. Orang tak nampak siapa Putra tu. Tetapi kalau Putra bergerak secara berkumpulan dengan ada ilmu yang betul, ada panduan yang jelas, ada coach, ada guru, insya-Allah. Jadi dalam ni semua anti-anti, angka-angka, abang-abang, kakak-kakak, kita support Putra, kita support Alia, kita support Aizat, kita support Mio. Dan kita ada lagi seorang tim daripada Cikgu Zul, seorang Putra, seorang OKU juga. Cikgu Zul tim Cikgu Zul dah ada 2 orang OKU ya. Tim Smart Million Partner. Cikgu Zul dah ada 2 orang OKU. Satu adalah Mio. Mio pun OKU juga yang dia jual produk Intri. Dan OKU yang kedua adalah dia OKU tetapi dia jadi speaker. Dia buat kelas-kelas online. Dia OKU tetapi dia buat kelas digital marketing. Memang sangat luar biasa hebat. Bayangkan kalau Putra, Mio, yang bakal yang nak join dalam grup Smart Million Partner, Alia, Aizat bergabung. 5 OKU ya. Kita ada 5 OKU sekarang ni dalam tim Smart Brilliant Partner. InsyaAllah kita boleh bantu dan insyaAllah kita boleh lahirkan OKU yang bangkit, berusaha, bangga. Dan tak rasa malu mengakui yang dirinya OKU. Dan dia boleh memberi inspirasi kepada OKU satu Malaysia. Dan boleh buktikan kepada waris-waris yang anak mereka boleh dididik dan boleh berubah. InsyaAllah. Kita doa yang baik-baik. Sebab tu matlamat jualan ni sangat penting. Kita kena set kita punya magic number. Sebab Cik Tin dah faham. Adakah kawan-kawan yang dalam ni tolong bantu Cik Su. Kita ada lebih kurang 25 minit lagi. Cik Su nak sentuh bab magic number untuk pagi ni. Untuk matlamat jualan. You nak capai matlamat jualan, you kena ada magic number yang jelas. Magic number kena jelas. Tolong tim Jerong. Siapa masih tak tahu nak kira magic number.
boleh tanya dalam sesi live. Kita boleh bantu. Soalan anda, jangan anggap soalan kita soalan bodoh. Cik Su tak suka. Soalan kita sangat membantu. Kita ingat apa yang dengar-dengar semua ni semua tahu ke? Depa pun tak tahu. Jadi tolong, siapa yang tak faham tentang magic number, please tolong ambil kertas dan kira sekarang apa magic number anda. Kak Jamila dah dapat magic number? Kak Tim dah dapat magic number? Kak Z dah dapat magic number? Alia dah dapat magic number? Ambil kertas sekarang Alia. Mak dia garang. Lepas tu nasi dagang Mak Mina, Cik Fila dah ada ke magic number anda? Kan. Jadi siapa lagi bersama dengan Cik Su? Jom, ayo kita kira magic number bersama-sama. Sebab Cik Su kena ada contoh yang Cik Su nak bantu. Saat lagi hampa kata Cik Su ni bantu anak Cik Su je. Anak Cik Su bila-bila Cik Su boleh bantu. Mailah hampa bagilah apa magic number hampa. Apa bisnes hampa. Hampa pun tak cerita lagi. Kat Cik Su apa kebakaran hampa. Ni dalam ni nanti ramai ni. Kita buat YouTube lagi. Ramai nak tengok. Jadi ini dah dapat. Alhamdulillah. Nampak ke nampak? Daripada Kak Jamila tak jelas kan Kak Jamila tentang magic number. Alhamdulillah. Sekarang dah jelas dan nampak dah mudah bila kita ada magic number. Magic number ni adalah daripada angka yang besar yang kita nak dalam bentuk sebulan ataupun setahun, kita bahagi supaya ia menjadi angka yang kecil. Supaya kita rasa benda tu mudah untuk kita capai. Bulanan. Bila contoh kita target untuk setahun. Setahun tu kita bahagi jadi bulanan. Bulanan kita bahagi jadi mingguan. Mingguan kita bahagi jadi harian. Jadi harian kita rasa, wow, mudahnya aku nak dapat. Cuma Senangnya. pelaksanaan kita tu yang kita rasa macam mana kita nak laksana untuk capai matlamat jualan kita. Betul ke betul Kak Jamila? Yes, Kak Jamila dah ada magic number. Tetapi Kak Jamila belum lagi tahu macam mana cara nak laksanakan. Okey Cik Su, yang Kak Z punya buat contoh. Okey, boleh Kak Z. Kak Z bagi apa yang produk yang Kak Z nak. Sayang ambil handphone Mama. Mama nak kirakan untuk Cik Z ni. Kita kena buktikan yang kita ni memang boleh. Okey, RM49.90 tu Cik Z tersalah taip tu kan. Betul. Sebab kita nak bantu ni kena bantu betul-betul. Bukan cakap je. Sebab Cik Su yakin video ni, live ni membantu sahabat-sahabat yang belum pun join Team Circle Jerung, yang belum pun join orang kata apa Team Smart Brilliant Partner, yang belum dapat pun menu jutawan. Tetapi kami bagi ilmu ni secara percuma supaya anda capai magic number anda, mencapai matlamat jualan anda. Cik Su doakan semoga anda berjaya dunia dan akhirat. Semoga apa yang kita buat kita dapat. Salam kakak sihat. Salam kakak sihat. Masya Allah. Ya. Fahran Ali. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Okey. Kita contoh Kak Z ya. Kak Z. Kak Z nak magic number tu setahun banyak mana? Cik Su dah tahu harga produk Kak Z. Tetapi boleh tak Kak Z cakap berapa target yang Kak Z nak sebulan ataupun 1 tahun? Bagi tahu Cik Su, apa matlamat jualan Kak Z? Matlamat jualan Kak Z, Kak Z nak sale berapa? Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Kos Zazami ya daripada Kota Baru Kelantan, seorang yang hebat. Macam mana nak dapat? Siapa yang nak buat baju print logo design kan yang hebat, Tuan Zazami kita boleh bantu. Nampak tak kami dalam tim Smart Brilliant Partner, kita ada usahawan satu Malaysia. Kita ada masalah tang mana, kita ada tim, ada komuniti Smart Brilliant Partner seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kita bagi macam mana nak dapat 1 juta setahun. RM coklat gamat, RM RM23. Tengok untuk 1 tahun nak 1 juta. Okey, kita kirakan untuk Kak Z dulu ya Kak Z. Baik, okey Kak Z, sekarang Kak Z nak 1 juta. 1 juta tu Kak Z kena tahu dulu berapa kosong. Jangan salah kosong sudah Kak Z. Nanti salah kira. Berapa kosong Kak Z? 1 juta ada 5 kosong. Kan?
Sat lagi kalau salah kosong lain Kak Z. Okey, 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 6 kosong. Cik Su yang salah. Tu. 1 juta 1 juta Kak Z. Kak Z target 1 juta. Okey. Semua tengok 1 juta yang Kak Z nak. Okey. Nilai produk Kak Z bahagi dengan nilai produk. Okey. Bahagi dengan RM49. Kak Z. Kalau bahagi. Ini adalah untuk setahun Kak Z. Ya Allah. Berapa kotak aku nak kena jual ni? 20,000 berapa kotak? Allah, banyaknya Cik Su. Boleh ke boleh? Tak apa Kak Z. Sabar sat. Kita kira tak habis lagi Kak Z. Bahagi pula dengan 12 bulan. Okey. 1,700. Tinggi Cik Su. Macam mana ni? Pening Kak Z Cik Su. Okey. Bahagi lagi dengan 4. Sebulan kan ada 4 minggu. Taklah terkejut sangat Cik Su. 425 kotak. Allah, lega. Okey, tinggi lagi ni. Kita kecilkan lagi. Jadi, bahagi dengan 7 hari. 1 hari Kak Z kena jual lebih kurang 60 kotak. Kak Z nampak tak? Kak Z kena jual anggaran 61 kotak Kak Z. Ya Allah Cik Su, 61 kotak Cik Z nak jual seorang ke? Itulah kita kata nak dapat matlamat jualan. Kita kena kreatif. Kita kena smart. Takkan nak kerja seorang. Cik Su yakin Kak Z dah ada tim. Betul ke betul? Sebab Kak Tim adalah master stokis. Jadi Kak Z 61 kotak ni. Kak Z ada berapa orang tim? Jadi contoh Kak Tim kata okey, Kak Tim Kak Z sendiri nak jual 10 kotak, 11 kotak. Jadi tolak dulu 11 kotak sehari ni nak tak nak Kak Z kena jual. 50 kotak ni bahagi dengan tim yang Kak Z ada. Mudah ke mudah? Jadi Kak Z pun kena set Kak Z punya tim juga. Kalau korang nak capai macam ni, sehari korang kena jual berapa untuk capai? Nampak ke nampak? Jelas ke jelas Kak Z? Tolong type jelas ke jelas. Okey. Okey, lepas tu kita bantu Kak Jamilah pula ya. Cik Tim sedang buat promo Ogos untuk telekong sulam Kota Premium, free gift, free bag, free postage. Target sale Cik Tim RM RM2,967. Elias 23 pasang, hanya normal price. InsyaAllah. Sekejap ya Kak Tim, kita bantu Kak Jamilah. Itulah kita kata pentingnya sesi live dengan Cik Su. Hampa ni tu lah. Orang saya tanya soalan awal yang betul-betul tanya. Ni coach nak marah ni. Tak, coach ni baik hati. Okey, kita bantu pula Kak Jamilah. Okey, Kak Jamilah kata harga coklat gamat RM23. Kan Kak Jamilah? RM23. Kak Jamilah nak 1 tahun 1 juta. Sama kiraan macam Kak Tim. Jangan salah nombor. Tadi Cik Su pun dah 5, 1 juta. Rupanya 6 kosong 1 juta. Okey Cik Su. 1 juta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka kosong. Jadi 1 juta. Bahagi dengan RM23. Sama dengan RM43,478. Wow. Ya Allah. Macam mana ni Cik Su? Bahagi lagi Kak. Kak Mila bahagi pula 12 bulan. Kak Mila dapat margin rendah sikit. 3,000 lebih Kak. Tak boleh lagi Cik Su. Bahagi lagi dengan 4. Seminggu tu kan. Maksudnya seminggu Kak kena jual 906 kotak Kak. Cik Su, tinggi tu Cik Su. Bahagi lagi Cik Su. Bahagi. Cik Su kerja bahagi je. Sebab Cik Su nak bantu hampa. Bagi hampa nampak yang jelas. Kak Z pula. Kak Mila kena jual 130 kotak anggaran. 130 kotak. Kak Mila, tepat ke tepat dengan kiraan Kak Mila? Cik Su rasa memang dah tepat. Cuma Kak Mila dah tahu nak kira. Cuma Kak Mila nak kepastian. Kak Mila just nak kepastian daripada Cik Su saja. Tapi sebab Cik Su yakin Kak Mila, sebab Cik Su follow setiap live Kak Mila. Cik Su nampak Kak Mila dah jelas. Kak Mila dah tahu dah pun. Kak Mila nak kena buat magic number 130 kotak saja satu hari. Jadi Kak Mila kena pasang partner berniaga. Macam Kak Z. Kak Z dah ada partner-partner dia. Kak Mila pun kena lakukan benda yang sama Kak Mila. Kak Mila kena kongsi rezeki ni dengan ramai orang. Jangan berniaga seorang-seorang Kak Mila. Nak capai 1 juta dengan mudah, kita kena ajak orang lain untuk jana income. Betul. Kosong.
ada 6 biji. Betul Kak Tim. Kak Tim. Kosong ada 6 biji. Betul. Agent. Kena pasang ejen Alia kata. Jelas, terbaik. Terima kasih. Betul. Betul sangat. Kena ada ejen. Tapi janganlah kalau Cik Su, boleh tak kawan-kawan tim Jerung tukar? Tak mau pakai ejen. Tak mau. Tulislah. Rakan bisnes. Bisnes partner. Kan kita rasa macam wow. Kan? Rasa macam Rapat. dengar tak Alia cakap apa? Dengar kata Alia. Bila kita cakap orang tu partner kita, kita rasa dekat je. Kita rasa macam best je. Rasa rapat Alia kata. Dapat sesuatu. Alia kongsi tau. Bukan Cik Su kongsi. Alia yang cakap. Bila you all cakap, agent, apa beza kita dengan orang lain? Kita buat benda yang sama pasal apa? Anggaplah dia tu rakan bisnes kita. Kalau tak ada dia, kita pun tak dapat 1 juta. Sebab ada dia, kita rasa macam mudahnya aku nak capai satu hari 130 kotak. Sebab ada rakan-rakan niaga aku yang lain tolong bantu. Ingat, kita tak boleh nak meniaga seorang-seorang. Nak kaya pun, kena ajak orang lain kaya sekali. Jangan kaya seorang-seorang. Sebab kalau meninggal pun, kita tak boleh bawa pun. Kan? Kita kena ingat, mati tu pasti. Kan? Cik Tim, Sakna yang mana Cik Su tak tempat jawab, Cik Su akan masukkan soalan anda dalam grup. Minta tolong ya, masukkan dalam grup. Jangan duduk diam dalam grup. Okey, kita kena hidup. Diam. Dengar tu Ali kata. Okey, Mak Su Fauzah, terima kasih. ESW RM100 je ya. Kita bantu apa Kak ni Mak Su. So, Mak Su ni dia baru aktif ni. Kita bagi semangat dekat Mak Su. Produk keputihan. Alia tahu tu, nampak tu. Sakna? Nak kongsi nak bantu Kak Fauzah ni Mak Su kita. ASW 100 kotak untuk 1 juta 1 tahun. Mak Su dengar betul-betul ya Mak Su? Okey, nampak tu kawan-kawan kita support bisnes kita tu. Kak Tim jawab tu. Ada orang tanya. Okey, Mak Su dengar ya. Jawab Kak Tim jawab pun Mak Su kena dengar ni. Okey, Mak Su nak 1 juta. 60 ya Mak Su? Ni tengok ni. Tengok 1 juta bahagi dengan 100 Mak Su. Mak Su kena bahagi dengan nilai produk Mak Su. Bahagi 100. Mak Su akan dapat 10,000. Maksudnya setahun Mak Su kena jual 10,000 kotak. Weh, mana boleh Su? Banyak sangat. Okey. Kita bahagi pula dengan 12 bulan. Sebulan Mak Su kena jual 833. Weh, tak boleh Cik Su. Banyak lagi. Bahagi pula dengan mingguan. Bahagi 4. Kan sebulan ada 4 minggu. Seminggu Mak Su kena jual 208 kotak. Cik Su. Besar tu Cik Su. Besar sangat tu. Bahagi dengan 7. Sehari Mak Su kena jual lebih kurang 30 kotak. Kita pergenapkan. 29 0.76. Takkan nak jual 29 kotak setengah. Kan benda tu datang sekotak. Jadi Mak Su kena jual 30 kotak satu hari. Macam mana ni Cik Su? Nak jual 30 kotak satu hari. Nak jual 1 kotak 2 kotak pun susah. Susah sebab Mak Su tak bagi orang nampak. Tak bagi orang kenal. Tak bagi orang suka. Tak bagi orang percaya. Walhal produk tu dah ada ramai dah orang guna. Tapi orang tak tahu yang Mak Su ni jual produk hebat tu. Itu masalah dia. Bukan masalah produk. Masalah diri kita sendiri. Masalah diri kita sebab kita tak habaq kat orang. Kita harap kongsi dalam grup WhatsApp kita. Kita harap kongsi dalam grup kampung kita. Padahal satu Malaysia barang boleh post Mak Su. Jangan risau. Macam paste masakan tu saya dah cakap. Suruh Mak Su buat video. Dalam grup Jerung pun Mak Su tak kongsi kan. Gitu. Jadi bermula. Kita sama-sama sharing. Kalau Mak Su tak kongsi dalam grup, ahli grup tak tahu Mak Su buat apa. Kalau Mak Su tak kongsi dalam page, tak kongsi dalam kita, itu sebabnya Cik Su nak tim-tim Jerung join sesi live bersama dengan Cik Su. Okey? Supaya tim Jerung dapat jalan keluar. Cik Su tak nak korang join Smart Brain Partner, korang sekadar dapat buku, tetapi korang tak dapat panduan yang jelas. Cik Su rasa bertanggungjawab sebagai coach tim Jerung, sebagai founder tim Jerung. Cik Su nak semua dalam tim Jerung anda faham dan apply. Bukan dapat buku simpan bawah katil.
Buku ni bukan untuk dibaca. Buku ni untuk dipraktis. Itu sangat penting. Cik Su tegas. Baik-baik Cik Su pun Cik Su nak juga anda semua berjaya, sukses. Kan? Memang Cik Su jual buku ni, Cik Su ada untung RM50. Tetapi takkan RM50 tu Cik Su nak ajar apa setahun. Tetapi itu bukan nilai dia. Cik Su cakap bukan nilai dia. Nilai yang Cik Su nak nampak adalah nilai peningkatan yang usahawan-usahawan dalam tim Jerung ni ada. Cik Su nak tim Jerung semua sukses. Cik Su nak tim Jerung semua boleh, bukan kata masalah 1 juta, 2 juta. Masalah Cik Su bangga hari ni ahli-ahli tim Jerung ada peningkatan. Ada keyakinan buat live, ada perubahan dalam dia punya pemahaman tentang dunia online. Itu yang paling penting. Bila kita faham, barulah kita boleh fokus nak tingkatkan sale. Kalau kata kita cakap je dengan tim kita, 1 juta, 1 juta, 1 juta, tim pun bengong. Tim pun pening. Apa dia coach ni? Duk 1 juta, 1 juta. Aku nak kira dapat 1 juta, tak erti lagi. Itu yang pening. Coach-coach pun kita kena alert, kita kena bantu anak tim kita. Kita ajak tim kita berniaga. Tim kita pun tak ada lagi kedai berniaga. Tim kita tak ada SSM lagi. Jadi minta ya tim Jerung, jangan kata Cik Su tak bantu, jangan kata Cik Su tak payung. Tolong aktif dalam grup, tolong kongsi apa yang korang dapat ilmu hari ni. Sebab bila kita tulis balik, kakak sayang, bila kita tulis balik, kita akan lebih faham sebenarnya. Bila you all tulis balik, nawaitu you all, lepas ni tolong, apa kata lepas live Cik Su, tolong tulis dalam wall korang apa yang korang belajar pagi ni. Apa yang korang dapat daripada video tu. Video yang tadi yang mentega tu. Sebenarnya Cik Su nak cerita panjang sangat hari ni. Banyak sangat Cik Su nak kongsi. Tetapi masa telah mencemburi Cik Su. Cik Su pun kena hormati masa. Sebab Cik Su yakin tim-tim Cik Su, tim Jerung dan sahabat-sahabat Smart Brilliant Partner bersama dengan Cik Su lama dah. Terima kasih Kak Rohani. Tak sabar nak repair packaging dendeng. Boleh tahan lama terbang ke Langkawi. InsyaAllah improvement. Betul Kak Tim. Cik Su dah payung. Anak-anak tim kena follow rapat-rapat. Betul Kak Tim. Kadang-kadang Cik Su rasa sedih. Bila Cik Su suruh anak tim kongsi, diam je semua. Adalah seorang-dua orang yang yang macam respon. Sedih sebab Cik Su tak tahu apa korang faham. Jadi kat mana Cik Su nak bantu? Bukan Cik Su minta duit pun. Kan, tolonglah. Tolong bantu Cik Su. Salam masuk balik. Boleh, masuk je. Tak ada masalah. Kita pun nak tutup dah. Nak tutup kedai. Okey, faham. Jalan terus. Terima kasih. Ini apa ni? Okey, terima kasih. Terbaik Kak. Kak Rohani faham Cik Su bab biji number. Jelas sangat walaupun dah faham sebelum ni. Thank you very much. Sangat faham. Terima kasih. Nampak tak tim kita? Kami tim Jerung ni satu Malaysia. Saling support. Itu yang terbaik. Kita ni, tim Jerung tu dalam apa? Cik Rashid ni daripada mana? Bisnes apa ya? Minta ya kawan-kawan. Cik Su minta masa korang sikit. Cik Su kena minta tau. Sebab Cik Su janji dengan korang 1 jam. Tapi Cik Su dah melebihi masa. Cik Su kena minta izin dengan anda semua. Boleh ke boleh? Kita minta izin Muhammad Rashid ni kongsi sikit. Bisnes apa ya tuan? Boleh Cik Su tahu? Tuan Rashid ni bisnes apa dan Tuan Rashid dah memang join dalam tim Smart Brilliant Partner ke? Kan? Boleh tak sudi kongsi berkenalan dengan Cik Su sekejap dengan tim-tim Jerung dan juga Smart Brilliant Partner dalam ni. Tuan Rashid? Tuan Rashid? Boleh tulis tak Tuan Rashid ni bisnes apa? Sebab barulah Cik Su tahu tim Jerung tu dalam apa. Itu yang Cik Su nak tahu. Sebab tim Jerung ni adalah kita orang ni letakkan nama kumpulan kita. Saya dari Manjung. Pembekal vending machine. Wow, sangat baik. Sebab Cik Su ni ada produk dan insyaAllah Cik Su ada usahawan yang buat produk. InsyaAllah kita dah boleh mungkin JV. Okey, Cik Su faham dah. Cik Rashid yang apa? Cik Rashid yang sembang dengan Cik Su pasal produk yang dalam mesin tu kan? Betul tak Cik Rashid? Cik Su minta maaf sangat kalau Cik Su salah. Adakah Cik Rashid orang yang sama yang Cik Su sembang yang untuk nak apa macam nak supply yang apa ranting rapuh tu, tapi kita bincang yang packaging yang lebih kecil. Betul ke betul? Kan? Apa ni, tapi masalah malas nak baca. Dah beli buku. Buku ni bukan untuk dibaca Cik Rashid, kena apply. Sebab tu bila Cik Rashid dengar macam hari ni Cik Su kongsi bab 4 iaitu matlamat jualan.
Kan benar. Okey, alhamdulillah. Jadi Cik Su alert lah. Tanda je Cik Su alert dengan kawan-kawan dalam team Smart Brilliant Partner. Betul ke betul? Jadi takat ni dulu sharing kita untuk hari ni. Cik Su dah ambil masa sahabat semua. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tu datang daripada diri Cik Su sendiri. Jadi memang buku ni memang sangat luar biasa hebat. Kan? Jadi untuk korang nak capai apa-apa, korang kena tulis. Korang selalu minta tu dengan minta dengan Allah lah, jangan minta dengan manusia. Bila korang minta dengan manusia, korang akan rasa sakit hati, korang akan rasa menyesal, korang rasa tidak kepuasan. Manusia akan berubah, hati manusia boleh berubah. Tetapi mintalah dengan Allah SWT. Sebab tu kita, macam Kak Tim duk cakap, kita buat tahajud, kita buat sembahyang sunat, kita perbaiki solat kita kan. Bukan kata kita solat tu solat kita diterima, kita tak tahu. Itu adalah antara kita dengan Allah. Yang penting kita buat. Okey. Lepas tu kita kena tadi kena tulis, kena minta dengan Allah kan. Lepas tu kita kena sebut selalu apa yang kita nak. Sebut selalu. Okey. Jadi takat ni dulu perkongsian Cik Su untuk anda semua. Terima kasih yang mana yang ikut arahan Cik Su. Sebagai coach, Cik Su nak anda boleh terima arahan orang lain. Walaupun korang tu dah berjaya macam mana pun, kita kena ada satu sikap. Bila coach bagi arahan, tolong korang buat. Sebab kita ni kena buang ego ya. Cik Su pun tahu Cik Su ada kekurangan. Tetapi bila you all dah anggap Cik Su ni coach korang, leader korang kena terima lah. Korang kena terima. Sebab yang Cik Su nak buat ini pun, Cik Su buat pun untuk perubahan anda. Sebab bila anda tulis balik apa yang anda faham, tandanya kita sama-sama belajar sesuatu. Lepas ni bila korang ada team, korang dah boleh ajar team korang macam mana yang kita diajar. Terima kasih atas perkongsian Cik Su. Kepakaran saya membantu merealisasikan impian ibu-ibu dengan minum-minum menarik, membahagiakan kesihatan keluarga dan membantu para usahawan dan bakal usahawan supaya tidak melakukan kesilapan meletakkan harga jualan dan memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan menu jutawan, mendapatkan juta pertama. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sempat. Okey, terima kasih. Yes, betul. Okey. Yes, okey. Jadi takat ni dulu sharing Cik Su. Bye. Assalamualaikum. Salam sayang untuk tim daripada tim Jerung untuk anda semua. Thank you tim Smart Brilliant Partner. Thank you. Yang mana yang belum dapat menu jutawan boleh dapat daripada semua tim-tim Smart Brilliant Partner yang ada dalam ni. Korang boleh tag ya dia orang. Dia orang semua luar biasa hebat. Bye. Assalamualaikum. Kakak tolong sayang. Kakak. Dia live ke?